Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita hadis yang ke-835 daripada kitab Bulughul Maram. Katanya hukum menetapkan harga barang. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المساعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. Maksudnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, katanya bahawa di Madinah pernah berlaku kenaikan harga barang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu khabar kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, semua harga barangan keperluan melonjak tinggi, maka tetapkanlah harga barang yang wajar bagi kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan harga barangan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam dan membuka dan yang memberi rezeki. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap agar kelak di saat menghadapi kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun di antara kamu yang menuntutku, baik yang berkenaan dengan masalah darah mahupun harta. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis selain daripada Imam An-Nasa'i dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ni Anas bin Malik menceritakan tentang suatu benda ataupun tentang suatu perkara yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku kenaikan harga barangan melonjak tinggi. Macam di zaman kita kot lah. Setiap tahun naik semua harga barang. Pah minyak naik, gula, pah tu naik, oni naik. Sebenarnya benda ni pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika berlaku perkara tersebut di zaman Rasulullah, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu menjadi pemimpin,
Maka ada sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mari jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta daripada Rasulullah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan harga barangan. Baik, sebagaimana yang kita zaman kita ni apa dia? Minta kerajaan menetapkan harga barangan. Ayang dan seumpamanya. Apakah jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah, innallaha huwal musa'ir. Sebenarnya Allah Taala lah yang menetapkan harga barangan tersebut. Okey, kita nak faham dulu apakah jadi maksud Allah Taala adalah musa'ir, yang menetapkan harga barangan. Minggu lepas kita pernah cerita bahawasanya barangan ni start daripada dulu lagi sampai ke sekarang. Kalau tak ada golongan hak yang monopoli lah. Dia sebenarnya mahal dan murah harga barang ni dia melihat kepada banyak barangan tersebut dan permintaan tinggi. Kalau barangan banyak dia akan jadi murah. Kalau barangan sikit permintaan tinggi dia akan jadi mahal. Begitu start daripada dulu lagi. Jadi kalau barang sikit dia patut permintaan tinggi dia akan jadi mahal. Kalau barang banyak dia akan jadi murah. Jadi pendek kata, sikit dengan banyak barang ni, contoh kita kata makanan, contoh kita kata beras, gandum, benda ni dia keluar daripada pokok yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan pokok-pokok dan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Jadi kadang-kadang sikit tahun ni, kadang-kadang banyak tahun ni. Permintaan barang hak yang menjadi keperluan umum, kalau sikit jadi mahal, kalau banyak jadi murah. Macam kita kata orang nanam sayur lah ni, kalau barang jadi lambok jadi murah pula. Kalau sikit mahal. Jadi tengok daripada sudut tu, sebenarnya hak yang menetapkan barang mahal murah saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok daripada sudut tu. Jadi apabila ia adalah barang mahal daripada barang mahal murah ni adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka sudut tu kita kena terima. Okey, itu maksud. Kita kena terima. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Allah Subhanahu wa taala juga adalah Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid asal makna yang menggenggam, Al-Basit adalah yang membuka. Maksudnya rezeki seseorang sempit dan banyak semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Raziq, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Baik. Benda yang kita faham daripada hadis ini, ketika mana sahabat Rasulullah meminta daripada Rasul untuk menetapkan harga barangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan harga barangan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada para sahabat, barangan harga barangan murah dengan mahal saat itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita sebagai orang yang beriman kita kena terima. Maka di sini ulama berbincang, apakah hukum pihak pemerintah menetapkan harga barangan? Sebagai contoh, kita ada barangan tertentu ada harga siling dia. Ada harga latar dia, ada harga siling dia. Sebagai contohlah. Baik, apakah hukum pihak kerajaan meletak pihak pemerintah meletakkan harga barangan? Baik. Dalam masalah ni ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama mengatakan, nanti kita cerita hukum asal dulu, lepas tu nanti kita akan huraikan balik pada benda ni. Majoriti ulama berpandangan bahawasanya hukum menetapkan harga barangan pada asalnya adalah tidak dibolehkan. Berpandukan kepada hadis yang kita baca. Tidak boleh menetapkan harga barangan. Sebab kalau menetapkan harga barangan, dia menyebabkan akan berlaku kezaliman kepada penjual. Jadi penjual, dia nak menjual barang, dia nak mencari keuntungan. Tiba-tiba kita menetapkan harga barangan, jadi penetapan harga barangan saat itu menyebabkan akan berlaku kerugian bagi pihak penjual. Maka sebab itulah majoriti ulama mengatakan hukum dia adalah haram. Okey, itu kita kena faham asas dulu. Namun kalaulah jelas di sana tidak ada kerugian daripada pihak penjual, bahkan pihak penjual sengaja mengangkat barangan terlalu tinggi sehingga memberi mudarat kepada rakyat,
Maka ketika itu untuk kebaikan rakyat, untuk jaga maslahah rakyat dan menjadi tanggungjawab kepada pemimpin untuk menjaga maslahah rakyat, maka ketika itu pemimpin boleh menetapkan harga barangan mengikut pandangan sebahagian daripada ulama fiqh. Kerana kita di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada juga memberi mudarat kepada pihak yang lain. Jelas. Toke-toke besar saat ni tu, kalau dia jual dengan harga sekian-sekian, okey dah. Boleh dah keuntungan besar, tapi sengaja nak cari keuntungan hak yang lebih besar lagi. Sehingga kan memberi mudarat kepada orang awam, kepada rakyat. Sedangkan barangan tersebut adalah barangan keperluan orang ramai. Maka ketika tu menjadi kewajipan kepada pihak pemerintah mencampur tangan. Sebab kalau pihak pemerintah menetapkan harga barangan sekalipun, ia tidak berlaku kezaliman kepada peniaga, kepada toke-toke, kepada pengilang-pengilang sebagai contoh. Bahkan dia dapat mengangkat kemudaratan daripada rakyat. Okey, ini kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan harga barang kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kenaikan harga barang sebagaimana hak yang kita khabar tadi. Jadi barang sikit, permintaan tinggi jadi mahal, barang banyak jadi murah. Jadi perubahan harga barang melihat kepada sudut tu. Bukan ada orang hak yang main harga. Kalau ada orang main harga, monopoli barang saja, nak mencari keuntungan yang terlalu tinggi sebagai contoh, maka hak tu menjadi kewajipan kepada pemerintah kena campur tangan. Dia tidak boleh berdiam diri dalam masalah ni kerana kewajipan pihak pemerintah untuk menjaga hak rakyat, untuk menjaga hak rakyat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pula menyebut pada penghujung hadis, sebab dia aku tak boleh menetapkan harga barang kerana aku mengharapkan ketika aku berjumpa dengan Allah tidak ada seorang pun di kalangan kamu menuntut daripadaku dengan kezaliman, sama ada berkait dengan darah mahu ataupun berkait dengan harta. Sebab apabila kita menetap barang menyebabkan akan berlaku kerugian bagi pihak peniaga. Jadi pihak peniaga ni beli tu modal tinggi dah. Tiba-tiba kita menetapkan harga barang yang mana akhirnya bukan mencapai keuntungan, kadang-kadang modal pun tidak dapat. Maka di situ ada kezaliman. Baik. Seterusnya hukum penimbunan al-ihtikar ataupun monopoli. Wa an Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yahtaqiru illa khati. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yahtaqir, tidak sekali-kali melakukan penimbunan barang, maksudnya monopoli, kecuali orang yang melakukan kesalahan. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis. Baik. Maksud dia, jadi di sana ada istilah dalam bahasa Arab nama dia ihtikar, ataupun kita bahasa kita makna dia monopoli. Jadi barang ni keperluan orang ramai. Baik, tiba-tiba dia simpang barang ni. Dia simpang barang ni. Kalau kita tanya kata tak ada, barang tak ada. Minyak tak ada, gula tak ada. Padahal dia, pada susu. Dia timbul barang, cadang nak jual dengan harga lebih mahal. Maka benda ni adalah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab itulah dalam kita berniaga bukan hanya kita memandang semata-mata keuntungan, tapi kita kena tengok juga kepada dosa dan pahala. Kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ada hukum. Allah Subhanahu wa taala mengikatkan kita dengan hukum. Tidak boleh hanya semata-mata
ingin memandangkan keuntungan sehingga kita menzalimi orang lain. Hukum dia adalah salah. Hukum dia adalah haram. Tapi kalau benda tu kalau kita sipang pun, kita timbung pun tak ada masalah. Sebab masih lagi ada barangan orang lain jual. Okey, hal tu lain masalah. Jadi kadang-kadang barangan banyak dalam pasaran. Jadi kalau kita nak jual barangan kita sekali pun tak ada masalah pun. Boleh je orang lain dapat lagi tempat lain. Cuma kita tak mau jual hari ni kerana kita melihat kepada harga ada turun naik. Jadi kita nak jual masa ketika harga tinggi. Itu tidak menjadi masalah. Macam kita kata token mah ke, Kang, dia beli barang-barang saat ni, dia nak jual lalu hari ni, dia nak tengok harga tinggi baru dia jual. Baik, begitu juga benda-benda lain. Itu tidak menjadi masalah. Sama juga dengan makanan. Kalau kita sipang makanan tersebut, menyebabkan kita tidak menyempitkan permintaan orang. Maksudnya masih lagi ada orang jual makanan, cuma kita nak jual pada waktu harga tinggi. Itu tidak menjadi masalah. Dia ada perbincangan masalah ni lebih panjang lagi dalam kitab fiqh. Baik. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: La tusarru al-ibla wal ghanam faman ibta'aha ba'd fa innahu bi khairin nadharain ba'da an yahlubaha in sha'a amsakaha wa in sha'a raddaha wa sa'an min tamr muttafaqun alayh wa li muslimin fahuwa bil khiyari 3 ayyam wa fi riwayatin lahu allaqahu al-Bukhari radda ma'aha sa'an min ta'amin la samra qala al-Bukhari wat-tamru akthar. Maksud dia benda daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah kamu menyekap labu susu unta dan kambing agar kelihatan besar. Maka siapa pun yang membelinya sesudah itu, dia berhak mengajukan salah satu daripada 2 pilihan yang terbaik baginya sesudah memerah susunya. Jika dia suka, boleh tetap memilikinya, dan jika dia suka, boleh mengembalikannya dengan membayar 1 sa' kurma. 1 sa' ni maksudnya 1 gantang. Baik. Katanya lagi, hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Muslim disebutkan, maka pihak pembeli mempunyai hak untuk mengajukan dakwaan dalam jangka waktu 3 hari. Menurut riwayat yang lain lagi dikemukakan oleh Imam Muslim, namun Bukhari hanya mengulasnya sahaja. Pihak pembeli boleh mengembalikannya disertai dengan 1 sa', yakni 1 gantang makanan, tetapi bukan gandum. Bukhari dalam ulasannya menyebut bahawasanya kebanyakannya adalah kurma. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni kalau kita dak orang mungkin kita tidak faham. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita ataupun melarang bagi pengembala unta, pengembala kambing menjual unta betina dia dan kambing betina dia dalam keadaan dia tidak memerah susu unta dan kambing tersebut. Dia ada orang nak beli unta ni, dia tengok nak beli unta betina kan, dia tengok labu susu besar ke tak. Sebab labu susu besar, susu banyak. Sama juga beli kambing susu. Dia kalau tengok labu susu besar, susu banyak lah. Jadi tuang dia nak suruh harga, nak jadi harga unta dia mahal, kambing dia mahal, dia tak perah 2 hari, 3 hari. Jadi tuang dia ataupun pembeli nak mari tengok dah unta ataupun nak mari tengok kambing kalau tempat kita. Kambing kata kambing susu. Dah tahu dah berapa liter susu kalau sekali perah. Kalau hak yang lebong atas darat dia kabur lalu 2 liter sekali perah. Sekali perah padahal setengah liter pun tak sampai. Tu jelas dah lah. Pelawak dah pelawak dengan perkataan. Hak ni pelawak dengan perbuatan. Jadi apabila orang mari, kamu tengoklah. Cuma tengok labu bapak labu. Padahal dah perah 2 hari dah. Padahal dah perah 3 hari dah.
Macing labu. Dak perah 3 hari. Jadi apabila kawan ni tengok labu besar, jadi bermakna susu banyak. Harga tinggi. Buat balik, dia perah sekali, boleh banyak sungguh lah. Esok kang, sikit susu. Baik. Ni yang dimaksud dengan hadis ini. Nabi SAW larang. Kita tidak memerah susu unta dan kambing. Tujuan untuk memperdaya pembeli. Tujuan untuk memperdaya pembeli. Ni Nabi SAW larang. Perbuatan tersebut adalah haram. Haram kepada tuang kambing susu. Ketika nak jual kepada orang, agar laku, orang kenang, dia lock. Susu hidup perah. Siapa nampak labu susu tu bapak. Jadi orang mari tengok, banyak susu ni. Jadi orang kenang lalu. Maka perbuatan itu adalah haram. Berdosa. Okey. Lepas daripada orang tu beli, orang tu tak tahu. Bila kau orang tu tahu? Setelah daripada diperah. Dia balik rumah dia perah susu. Oh, hak mula-mula banyak sungguh lah. Oh, hak mula-mula kau boleh 3 liter. Oh, kejut dia 3 liter. Siap post dalam Facebook lagi kalau zaman kita kau. Oh, untung beli kambing ni. Kambing British. Kambing adalah jenis nama kambing susu Oh, untung Sampai ke 3 liter. Payah nak jumpa 3 liter. Esok ingat boleh 3 liter. Setengah liter pun tak boleh esok. Lusa pula setengah liter pun tak boleh. Tengok, rupanya tuang asalnya pelawak dah. Maka perbuatan tersebut haram. Apabila orang tu beli, maka kata Rasulullah, dia diberi pilihan antara meneruskan jual beli tersebut ataupun membatalkan balik jual beli. Pembeli saat itu dia boleh membatalkan balik jual beli tersebut. Baik. Jadi kalau dibatal balik jual beli, adakah berdosa? Dah. Itu adalah hukum. Jadi kalau dia kata balik ambil mula kambingmu, aku nak pitih aku mula, maka menjadi kewajipan kepada penjual kena bagi semula pitih dia. Kalau dia tak mau bagi, maka dia telah melakukan perkara yang haram pula, makan harta orang secara batil. Ni benda penting ni. Benda penting. Kita kena tahu. Kita ada hukum hakam yang syarak ikatkan kita sehingga kan dalam hal yang berkait dengan jual beli. Baik. Dan masa kita pergi hantar saat ni tu, contoh pembeli saat ni tu memutuskan untuk membatalkan balik jual beli tersebut. Masa pergi hantar semula, dah kan pembeli tu ambil dah susu kan. Hak setengah jual dah. Kalau boleh 3 liter jual. 5 ya seliter sebagai contoh boleh dah 15 ya. Baik. Dah perah pula esok tu setengah liter. Jadi dia ambil susu. Benda yang perlu diberi kepada tuang penjual, kata Nabi SAW dalam hadis ni, kalau dia kehendak, okey dia pegang, maksud dia pegang, okey dia redha je dengan keadaan binatang tersebut. Okey, itu yang pertama. Ataupun kalau dia nak, dia kembalikan balik binatang tersebut, lepas tu dia kembali bersama dengan binatang itu segantang tamar sebagai ganti kepada susu yang dia ambil. Dia atur dengan segantang tamar. Baik. Adakah disyaratkan tamar sahaja, tidak boleh selain daripada tamar? Di sini ulama berbeza pandangan. Sebahagian daripada ulama melihat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah kata wasa'an min tamrin, maka kita kena kembalikan segantang tamar. Selain daripada tamar, tak boleh. Okey, itu atas pandangan sebahagian daripada ulama. Namun sebahagian yang lain melihat kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, radda ma'aha sa'an min ta'am. Dia hantar dengan satu gantang daripada makanan. Maka sebahagian daripada ulama mengatakan tidak disyaratkan tamar, bukan boleh juga dia bagi makanan asasi, hak yang menjadi makanan asasi di tempat tersebut segantang kepada tuang binatang itu. Maksudnya penjual itulah. Boleh. Tapi sebaik-baiknya adalah dia bayar dengan tamar. Baik. Seterusnya wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man ishtara syatan muhaffalatan faraddaha falyarudda ma'aha sa'an, rawahu al-Bukhari wa zada al-Ismaili min tamrin. Diriwayatkan melalui Abdullah bin Mas'ud, katanya, sesiapa yang membeli kambing yang
tahang susunya, maksudnya tidak diperah, lalu hendak mengembalikannya, dia boleh melakukannya dengan membayar satu sa', maksudnya satu gantang. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari. Namun Al-Ismaili, juga seorang ulama hadis, menambah dalam riwayatnya satu sa', yakni satu gantang buah kurma. Jadi hadis ini sama dengan hadis hak yang sebelum. Baik. Jadi kita dapat faham daripada hadis ni, orang kalau dia tu tuang unta, dia nak jual unta betina dia kepada orang, lepas tu kalau dia tahang susu, dia perah untuk memperdaya pembeli, maka perbuatan itu adalah haram. Sama juga dia buat, dia pengembala kambing ataupun tuang kambing, dia nak jual kambing betina kepada orang, dia tahang susu, dia perah untuk memperdaya kepada pembeli, maka perbuatan itu adalah haram. Pembeli pula apabila dia tahu perkara tersebut ataupun dia tahu dah dia telah ditipu, maka dia boleh pulang balik binatang itu. Kalau dia ambil dah susu, maka dipulangkan binatang tu sekali dengan segantang tamar. Lepas tu dia ambil semula duit dia. Baik, dia ambil semula bayaran hak yang dibayar kepada tuang binatang tersebut. Dalam hadis ni kalau kita tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dua sahaja. Yang pertamanya unta, yang keduanya kambing. Lembu Rasul tak sebut. Adakah lembu dia mengambil hukum yang berbeza ataupun hukum yang sama? Jawapannya, menurut ulama fiqh, lembu juga mengambil hukum yang sama, bukan mengambil hukum yang berbeza. Tetapi tidak disebut dalam hadis kerana orang Arab Mekah pada ketika itulah, Arab Mekah, Arab Madinah, mereka kebanyakan binatang ternakan mereka adalah unta dengan kambing. Lembu tak banyak orang ternak. Jadi oleh kerana lembu tak banyak, jadi sebab itulah Rasulullah tak sebut. Tapi daripada segi hukum sama je. Sama ada binatang tersebut benda unta, kambing ataupun lembu. Tempat kita ada lembu susu. Jadi kadang-kadang orang beli lembu susu saat itu memang nak perah susu. Jadi tuang hak yang asal jual lembu susu, tidak perah 2-3 hari sebab nak memperdayakan kepada pembeli, agar pembeli terliur nak tengok. Lepas tu harga mahal, boleh akak harga mahal sikit. Dah barang susu banyak ni, orang sanggup lah beli dengan mahal. Tiba-tiba balik, boleh cotek je nyanyi kepada pembeli, maka pembeli boleh membatalkan balik pembelian tersebut. Kalau nak membatalkan balik pembelian tersebut, dia kena bayar dengan segantang tamar. Kini berpandukan kepada hadis hak yang kita cerita tadi. Baik. Seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balala faqal ma hadha ya sahib at-ta'am qal asabathu as-sama'u ya Rasulullah faqal afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man ghashya falaysa minni rawahu Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berjalan di pasar menjumpai setopok bahan makanan yang dijual. Jadi Rasul lalu ke pasar, Rasul tengok ada setopok setimbung makanan yang sedang dijual oleh penjual tersebut. Jadi maksud dengan makanan di sini adalah gandum. Jadi ada penjual saat ini jual gandum, dia tok setopok gandum. Maka apabila Rasul tengok, Rasul pun memasukkan jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setopok gandum tersebut. Rasul memasukkan jari dia. Kemudian ternyata jari jemari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh bahagian yang basah di dalamnya. Lalu baginda bertanya, "Wahai pemilik bahan makanan, kenapa ni?" Pemilik bahan makanan menjawab, "Wahai Rasulullah, itu adalah bahagian yang terkena hujang." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kenapa kamu tidak meletakkannya di bahagian atas agar boleh dilihat oleh orang ramai yang mahu membelinya? Sesiapa yang melakukan penipuan, dia bukan termasuk dalam golonganku." Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Abu Hurairah menceritakan bahawasanya pernah satu ketika Rasul pergi pasar. Tiba-tiba Rasul tengok setopok gandum. Ada setopok gandum. Cakap kita setimbung gandum. Tuang dia duk jual. Lepas tu Rasul tengok, Rasul pun olah tangan dalam gandum. Tengok-tengok, basah tak setarang. Rasul kata, "Mana ni?" Rasul tanya kepada penjual, "Wahai penjual, apa jadi gini ni?"
Dia kata, Rasulullah, kena ujang malang. Ataupun kena ujang. Kalau cakap kita kena ujang malang. Kalau cakap kita lah. Cuma kita tak tahulah dia ni kena ujang bila. Tapi penjual kata kena ujang. Jadi hak yang basuh kena ujang dia tak bawah. Hak yang comel dia tak atas. Maka Rasul kata ni. Rasul kata bapa muda tak hak yang kena ujang saat itu atas. Supaya diketahui oleh pembeli. Ini adalah suatu penipuan yang dilarang oleh agama. Rasul tegur dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur dia. Pada penghujung hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menipu maka dia bukanlah dia daripada golongan kami. Kata Rasulullah, siapa yang menipu maka dia bukan daripada golongan kami. Jadi berpandukan kepada hadis ini, penjual tidak boleh menyembunyikan barangan yang ada aib untuk memperdaya kepada pembeli. Kadang-kadang hak comel dia tak atas, hak tak comel tak bawah. Nanti apabila orang nak beli sekilo ke 2 kilonya, campur belaka hak comel dengan hak tak comel. Hak buruk-buruk dia tak bawah, hak comel-comel dia tak atas. Kalau hak tak atas hak comel, hak buruk tak bawah, hak dia jual hak comel saja, hak tak comel dia tak jual, tu tak ada masalah. Tapi masalahnya habis dia tak belaka. Jadi tuang pula balik rumah baru makan. Makan-makan hak atas tu nampak sedap lah sekali, hak bawah buruk dak setarang. Maki pula tuang rumah. Kan jadi masalah begitu. Jadi sebab itulah perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Jadi haram kita buat lagu tu. Jadi penjual mesti kena ada sifat jujur, mesti ada sifat amanah. Tak boleh dia buat lagu ni benda hak yang dilarang. Sehingga kan pada penghujung hadis kata Rasul, sesiapa yang menipu maka dia bukan daripada kalangan kami. Maksud bukan daripada kalangan kami, cara hak yang dia buat saat itu bukanlah mengikut petunjuk dan hak yang kami ajar, kami dah ajar gitu. Jadi perkara itu adalah dilarang, perkara itu adalah haram. Jangan sekali-kali kita buat begitu. Seterusnya, wa an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man habasa al-'inaba ayyam al-qitaf hatta yabi'ahu mimman yattakhidhuhu khamran faqad taqahhama an-nar ala basiratin. Rawahu at-Tabarani fil Awsat bi isnadin hasan. Maksudnya daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya yakni Buraidah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menyimpan buah anggur di musim tuainya untuk dia jual kepada orang yang memprosesnya menjadi khamar, menjadi arak, maka sesungguhnya dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam neraka dengan terang-terangan. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dengan sanad yang hasan dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia arak ni, arak kalau dalam bahasa Arab al-khamr, dibuat daripada perahang buah anggur. Jadi orang hak yang tanam anggur, sampai masa boleh tuai dah, boleh petik dah anggur dia, lepas tu dia pun petik dan dia jual kepada orang buat arak, hukum dia adalah haram menurut pandangan majoriti ulama. Menurut pandangan majoriti ulama, hukum dia adalah haram. Kerana dia hukum dia adalah haram, kerana Allah Subhanahu wa taala larang kita membantu orang melakukan dosa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim, wala ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah saling bertolong-menolong kamu di atas dosa dan permusuhan. Jadi ketika dia ada anggur, tiba-tiba dia jual kepada orang buat arak, maka ketika tu dia telah bertolong ataupun dia membantu orang melakukan dosa. Maka hukum dia adalah haram. Tak boleh kita jual anggur kalau sekiranya kita tokai anggur lah. Kita sini tak ada orang tanam anggur. Jadi kalau sekiranya kita tokai anggur, nak jual kepada orang buat arak, hukum dia adalah haram. Berpandukan kepada ayat yang kita baca tadi. Bahkan kalau kita tengok kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunannya daripada Sayyidina Anas bin Malik, yang mana Rasulullah melaknat 10 orang yang berkait dengan arak ni, 10 orang yang Rasulullah laknat. Yang mana kalau kita tengok dalam 10 orang saat ni tu,
ada sebahagian besarnya adalah penyebab sahaja. Ada sebahagian besar penyebab, dia bukan minum. Dia penyebab sahaja. Sebagai contoh, antara hak yang Rasulullah laknat adalah asiraha, orang hak yang memerah anggur saat itu sehingga boleh terjadinya arak. Baik, sama juga orang hak yang suruh perah, orang hak yang bawa, orang hak yang dibawakan kepadanya, orang hak yang tolong tuang, orang hak yang menjual, orang hak yang makan harganya, orang hak yang tolong beli, orang hak yang dibelikan untuknya, semuanya dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya orang hak yang minum, bahkan orang hak yang menjadi penyebab kepada orang minum juga dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga orang hak yang menjadi penyebab terjadinya arak, iaitu orang hak yang tanam anggur, dia jual kepada orang hak yang proses arak, hukum dia juga haram. Okey, kita tak ada dalam masjid ni, yang budak tahulah, takut ada tokai-tokai anggur. Tak ada lah kita rasa tokai anggur. Kalau sama juga dalam bab yang lain. Kalau sekiranya benda tu jelas haram dan kita jual kepada orang yang ingin melakukan kepada haram sesuatu benda, maka hukum dia juga haram. Dia termasuk dalam membantu dalam perkara yang haram. Okey, sebagai contoh, penjual pakaian wanita sebagai contoh. Yang mana pakaian ni kalau dijual kepada orang puang tu akan pakai untuk mendedahkan aurat. Kita yakin dia akan pakai untuk mendedahkan aurat. Maka hukum jual pakaian tersebut adalah haram. Sama. Jual anggur saat ni. Tapi kalau pakaian ni mungkin dia pakai untuk mendedahkan aurat, dan mungkin dia pakai dalam rumah saja, tidak mendedahkan aurat, ataupun dia buka hanya kepada orang yang mahram dia, maka hak tu tidak haram. Sebab tidak jelas dia akan melakukan perkara yang haram dengan pakaian tersebut. Tapi memang pakaian ni orang tak pakai dalam rumah ni. Orang pakai luar rumah ni. Pakaian ni memang tidak patuh syariah. Sebagai contoh, tiba-tiba kita jual, maka dia mengambil hukum yang sama. Perbuatan tersebut adalah haram menurut pandangan majoriti ulama. Seterusnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kharaju bid-dhaman, rawahu al-khamsah wa dha'afahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa sahahahu Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu al-Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu al-Qattan. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, keuntungan itu diperolehi kerana adanya tanggungjawab. Hadis ini diriwayat oleh 5 orang ulama hadis dan dinilai dhaif oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Daud. Namun Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Jarud, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dan Imam Ibnu Al-Qattan menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Baik. Jadi hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al-kharaju bid-dhaman. Kharaj ni maksud dia kharaj. Kharaj ni cakap mudah-mudah adalah keuntungan lah. Keuntungan dengan dhaman. Dhaman ni maksudnya gantian. Kita cakap mudah-mudah. Baik, maksudnya, okey, kita cerita sikit untuk kita faham hadis ni. Sekarang ni seorang tu dia beli hamba. Ni cara dulu. Lepas tu nanti kita buat contoh benda yang zaman kita pula. Seorang ni dia beli hamba. Yang mana apabila dia beli hamba, pastinya dia nak hamba yang sempurna. Kalau hamba yang ada aib, dia tak mau. Tiba-tiba penjual saat itu dia tidak menyatakan aib yang ada pada hamba tersebut. Pembeli pun belilah, bayar. Akak jual beli seliap belaka dah, balik di rumah. Tiba-tiba hamba tu kerja. Kerja dapatlah keuntungan. Yang mana keuntungan saat itu dapatlah kepada tuang dia, tuang hak baru ni lah. Tiba-tiba lepas daripada beberapa hari, didapati hamba tu ada aib. Yang mana ada kecacatan. Yang mana kecacatan ni ada sebelum daripada berlaku proses jual beli tersebut. Maksudnya semasa ada dengan tuang sah, tapi tuang sah susu. Hamba ni duduk banyak hari baru tahu. Ada sakit buah pinggang rupanya. Sebagai contoh. Ada kecil mani. Tuang dia khabar sihat, tak ada penyakit. Baru tahu. Dan penyakit ni sebenarnya sebelum daripada ni lagi ada. Maka ketika tu pembeli boleh membatalkan balik pembelian tersebut. Itu dipanggil dia boleh membatalkan ataupun dia panggil khiyar
dengan sebab ada kecacatan. Minggu lepas kita ada cerita tentang khiyar. Boleh kita pilih untuk membatalkan balik pembelian tersebut. Jadi kita pergi atur balik ke tuang dia. Atur balik ke tuang dia. Ni atur balik hamba demo nak balik piti. Okey, selesai situ. Boleh daripada segi hukum boleh. Lepas daripada tu, tinggal lagi dah kang hamba masa duduk dengan pembeli saat ni tu. Masa duduk dengan pembeli dia kerja. Apabila kerja ada keuntungan. Keuntungan tu dapat kepada pembeli. Adakah pembeli saat itu kena pulang balik keuntungan yang dia dapat melalui hamba tersebut kepada penjual asal? Baik. Kata Nabi SAW tidak perlu pulang dah. Hak yang dapat saat ini itu adalah milik kepada pembeli. Kerana dia? Kerana kata Rasul al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan saat itu adalah dengan dhaman. Maksud dia dengan dhaman, andai kata hamba saat itu mati, sebelum daripada pembeli mengetahui aib yang ada pada hamba, siapa hak yang perlu menanggung kerugian tersebut? Pembeli. Jadi oleh kerana pembeli perlu menanggung kerugian tersebut, maka keuntungan yang pembeli dapat sebelum daripada membatalkan jualan, sebelum membatalkan pembelian, maka ia adalah milik pembeli. Okey, kita buat contoh benda yang boleh berlaku di zaman kita. Kita sekarang ni kita beli kereta. Kita beli kereta sewa. Sebagai contoh, beli kereta. Lepas daripada kita beli, kita pun terus bawa orang, boleh untung. Boleh dalam RM1,000, dalam tempoh 3 hari, 4 hari. Ini sebagai contoh je lah kita kata. Kita beli kereta harga RM15,000. Baik. Jadi masa kita beli saat itu, kita tak tahu ada kecacatan pada kereta tersebut. Lepas daripada beli, kita pun bawa pergi mari. Lepas tu pergi pomeng. Tengok memang ada kecacatan sungguh. Jadi kalau kecacatan ni, contoh enjin dia tukar dok sekarang, bukan enjin asal. Enjin lain kereta ni lain, enjin lain. Dalam gerang nombor enjin lain. Kang kecacatan tu bukan kecacatan kecil, kecacatan besar. Tu kecacatan besar sebenarnya. Maka pembeli saat ni apabila tahu ada kecacatan pada kereta tersebut, dia boleh pulangkan kembali kepada penjual dan minta balik bayar orang. Okey. Dah yang dia guna dah buat kerja, boleh ke siapa? Jawapannya adalah boleh kepada pembeli, bukan boleh kepada penjual. Kerana dia? Kerana kata Rasul al-kharaju bid-dhaman. Keuntungan saat itu dapat kepada orang yang bertanggungjawab terhadap barangan yang dibeli, andai kata barangan tu rosak sebelum daripada dia pulang kepada penjual yang asal. Contoh kita kata, kalau kereta tu tiba-tiba aksiden, sampai ke hacur debu, siapa yang menanggung risiko tersebut? Pembeli. Jadi oleh kerana pembeli menanggung risiko tersebut semasa berada dalam milik dia, maka keuntungan yang dapat adalah milik dia. Jadi pembeli jangan takutlah benda yang keuntungan yang dia dapat setelah daripada dia beli kereta tersebut, sebelum daripada nyata ada kecacatan pada kereta tu, sebenarnya keuntungan tersebut ada halal bagi dia, bukanlah haram. Bukan mesti dia pulang kereta, lepas tu keuntungan yang dia dapat daripada kereta yang diguna dalam beberapa hari saat itu kena pulang juga kepada tuang asal. Tidak. Dan tuang asal tidak berhak untuk mendapat keuntungan tersebut. Jadi tuang asal kata dah mengguna berapa hari dah? Mengguna 5 hari dah. Mengguna bawa orang boleh berapa? Aku boleh 1,500. Jadi dah 1,500 ambil mula 500, hak 1,000 aku nak. Jadi harga kereta 15,000, aku bayar mu 14,000 je. Hak 1,000 lagi aku tahu atas keuntungan tersebut. Hak tu tidak boleh. Perbuatan tersebut salah. Jadi keuntungan saat itu dapat kepada pembeli. Itu maksud al-kharaju bid-dhaman. Baik. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dulu pertemuan kita. Kita mengharapkan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Semoga apa yang kita dengar sama-sama kita dapat mengambil manfaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.